Viral China ingin mengubah Al-Quran versi mereka sendiri. Kita berikan informasi lainnya di mana pemerintah China baru-baru ini menggemaikan rencana memodifikasi kitab suci Al-Quran ke dalam versi Tiongkok dengan menggabungkan nilai-nilai Konghucu. China juga ingin melakukan perubahan terhadap agama-agama yang ada di China dengan mencampurkan nilai-nilai Konfusianisme pada setiap agama. Dan agenda ini merupakan rancangan dari Parti Komunis China yang memerintah China saat ini. Dan video kali ini saya akan menjelaskan apakah tujuan sebenar kerajaan China melakukan perkara tersebut dan bagaimanakah keadaan umat Islam China yang kini berada di bawah pimpinan Parti Komunis China di sana. Bagaimanakah kisahnya? Anda dengar kami cerita. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri. Dan bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baru ini kita digemparkan dengan negara China yang mahu menghasilkan Al-Quran versi mereka sendiri. Dan perkara ini telah dirancang oleh Parti Komunis China semenjak tahun 2018 lagi. Mereka mengubah setiap ajaran agama yang bertapak di negara tersebut lalu menerapkan unsur budaya China. Hakikatnya, tindakan Parti Komunis China ingin menghapuskan segala pengaruh luar yang terdapat dalam negara tersebut lalu menanamkan pemikiran masyarakat akan ideologi komunis mereka demi memperkukuhkan kedudukan dan kekuasaan mereka di sana. Sehingga agama dijadikan sasaran dalam memperkuat pengaruh mereka dengan mereka terjemahan Al-Quran dan hadis yang dipengaruhi unsur Konfusianisme lalu dijadikan panduan utama dalam menafsirkan ajaran Islam. Dan rancangan ini akan dilaksanakan khususnya kepada wilayah Xinjiang yang rata-rata masyarakat di sana merupakan etnik Uighur yang beragama Islam yang telah menetap di China sejak abad ke-8 lagi. Pemerintah China membuang papan tanda awam dalam bahasa Arab serta melakukan perubahan kepada masjid yang mempunyai ciri-ciri Arab. Dan pada hari ini, Parti Komunis mahu mencipta Islam versi China sendiri yang dipengaruhi etisme, yakni menafikan akan kewujudan Tuhan. Untuk makluman semua, Xinjiang merupakan wilayah yang sebahagian besar rakyatnya beragama Islam. Bermula Islamisasi di antara orang Iran dan Turki yang pada awalnya menjadi pusat ketamadunan Indo-Buddha bermula abad ke-11 hingga 12 Masihi lagi. Xinjiang juga dikenali sebagai Turkistan Timur. Di wilayah inilah mempunyai pelbagai peninggalan sejarah pergolakan antara umat Islam dan pemerintahan China. Bagi pemerintahan China, Xinjiang merupakan lambang kekuatan kepada negara itu bermula oleh dinasti Han yang telah menduduki wilayah tersebut hampir 2000 tahun yang lalu. Di China, etnik beragama Islam hanya 10 sahaja daripada 56 kumpulan etnik yang terdapat di negara tersebut. Dan dari 10 etnik Islam ini dipecahkan kepada dua kelompok bangsa iaitu Hui, merujuk kepada orang asal China beragama Islam, dan orang Turki yang telah bercampur budaya dengan masyarakat tempatan. Dan kini, orang Uighur merupakan subbangsa Turki yang paling ramai menetap di Xinjiang sejak pada abad ke-8 lagi. Secara umumnya, Turkistan Timur adalah sebuah wilayah Islam. Penduduknya ialah bangsa Uighur beragama Islam dan beramal dengan Islam. Turkistan Timur telah dijajah oleh China sejak sekian lama. Namun, pada tahun 1955, Parti Komunis China telah secara rasmi menukar nama Turkistan Timur kepada Xinjiang. Sebelum kita pergi lebih jauh, terlebih dahulu kita menyelami pemikiran komunisme yang berasaskan kepada ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada parti dan negara serta ingin membuang segala pegangan agama dalam kehidupan manusia. Bermulanya pembentukan kerajaan komunis di China pada 1 Oktober 1949, maka bermulalah rancangan mereka dalam menjauhkan masyarakat dari kehidupan beragama khususnya kepada masyarakat Islam Uighur di China. Tujuan mereka hanya satu, ingin menaklukkan China dengan pembawakan dan ideologi mereka sendiri tanpa dicampuri sebarang pengaruh luar. Pada tahun 1936, Ketua Parti Komunis China iaitu Mao Zedong cuba mengambil alih tampuk pemerintahan Xinjiang yang pada waktu itu diperintah oleh nasionalis yang mempunyai pengaruh yang sangat kukuh. Maka langkah Parti Komunis China dalam menjatuhkan kerajaan nasionalis ialah mengambil hati umat Islam dengan dijanjikan akan membantu menubuhkan kerajaan Islam yang mempunyai kuasa tersendiri dan menjamin kebebasan dalam mengamalkan ajaran Islam. Hakikatnya, perkara tersebut sekadar janji-janji manis yang ditaburkan oleh Parti Komunis China dalam memenangi hati orang Islam membolehkan komunis untuk bertapak. Peluang ini dimanfaatkan sebaiknya bagi mencari kelemahan pemerintahan nasionalis lalu dijadikan senjata utama Parti Komunis China dalam menghilangkan kepercayaan umat Islam demi menjatuhkan pemerintahan nasionalis. Realitinya, pemerintahan komunis China sebaik mungkin ingin menghapuskan agama dan kepercayaan terhadap ketuhanan dalam pemikiran masyarakat keseluruhannya dan ketaatan hanya diberikan kepada mereka sahaja. Sifat anti-Islam dalam sanubari komunis di China menjadikan mereka sedaya upaya menghapuskan Islam dari China serta memasuk orang Islam menjadi minoriti lemah di bawah bangsa yang lain. Hakikatnya, dalam sejarah China, orang Islam merupakan masyarakat yang tidak pernah mendatangkan masalah kepada pemerintah-pemerintah terdahulu yang memahami keadaan serta keperluan orang Islam, dan bangsa China lain juga berasa aman dalam menjalani kehidupan bersama komuniti Muslim. Sifat benci pemerintah terhadap masyarakat Islam timbul daripada pemerintah
pemerintah yang mempunyai agenda mereka tersendiri. Bermula pada tahun 1950, pihak komunis cuba mengubah kaedah mendekati rakyat Cina yang berpegang kepada agama. Mereka telah melakukan pertemuan dengan masyarakat Cina beragama Kristian, Islam dan Buddha dalam sebuah persidangan kerajaan pada tahun 1949. Mereka dipaksa melakukan perubahan dan penyelewengan kepada agama mereka sendiri. Namun, penentangan yang kuat oleh orang Islam terhadap idea dan arahan tersebut menyebabkan pihak komunis terpaksa menggunakan cara yang halus dengan menerapkan pemikiran komunisme dalam kalangan remaja-remaja Islam dan kemudiannya dihantar pulang untuk menyebarkan doktrin komunis tersebut kepada masyarakat Islam setempat. Masjid-masjid yang menjadi pusat pertalbiahan dan pendidikan bagi umat Islam seperti yang berlaku di Masjid Saiming merupakan bekas masjid terbesar di China pada tahun 1949 dan pada 2022 sahaja sekurang-kurangnya 16,000 masjid telah dimusnahkan oleh pihak berkuasa China. 1/3 tempat suci Islam di Xinjiang seperti makam, laluan jemaah dan tanah perkuburan turut menjadi mangsa dalam penemuan puluhan tanah perkuburan dimusnahkan dengan cebisan mayat serta batu nisan berselebakan. Paling menyedihkan, segelintir mereka dilarang menyimpan janggut bagi lelaki, dilarang memakai tudung bagi perempuan. Ajaran Islam tidak dibenarkan diamalkan di sesetengah tempat seperti dilarang solat, dilarang berpuasa. Semua itu dilarang dan diharamkan. Dan kini penindasan demi penindasan, pembersihan etnik juga sedang dilakukan. Etnik hanya beragama Buddha dimasukkan beramai-ramai ke dalam Xinjiang bagi mengurangkan majoriti kaum Uighur yang beragama Islam. Sahabat semua, memang benarlah bahawa Xinjiang berada di bawah kekuasaan China dan rakyat Xinjiang sedang dikenakan asimilasi serta penindasan etnik dan agama. Selagi dunia berdiam diri mengenai kezaliman, penindasan dan kekejaman sistematik yang sedang berlaku di Xinjiang, China akan terus sewenang-wenangnya melakukan apa sahaja sesuka hati mereka tanpa memikirkan nasib dan masa depan rakyat Xinjiang dan bangsa Uighur. Wilayah ini akan dirampas secara terbuka dan rakyat Xinjiang akan dibenarkan terdedah kepada kezaliman, penindasan dan kekejaman secara berterusan. Menjadi tanggungjawab umat Islam di seluruh dunia mendedahkan situasi sebenar masyarakat Uighur yang ditindas dan dizalimi di sebuah negara mereka sendiri. Sahabat semua, sejarah membuktikan golongan kufar sentiasa memusuhi umat dan agama Islam, bahkan ajaran Allah yang dibawa oleh sejak zaman Nabi dan Rasul lagi. Jika diteliti sejarah, Nabi dan Rasul juga tidak terkecuali dalam menjadi mangsa kezaliman kufar seperti yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 21. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah dan membunuh nabi-nabi dengan jalan yang tidak benar serta membunuh orang-orang yang menyuruh manusia supaya berlaku adil, maka sampaikanlah berita yang menggembirakan mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Akhir kata, marilah bersama-sama kita memperbanyakkan doa agar Allah Subhanahu wa taala memelihara saudara kita di sana agar memberikan keamanan buat mereka selain memberikan ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi tekanan, cabaran dan rintangan daripada musuh-musuh Allah. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekiranya sahabat merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa share. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengar kami cerita.